Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wa nahdah. ما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Sampai akan Allah oleh segala daging korban kamu dan darah korban kamu. Tetapi yang sampai akan Allah ialah takwa daripada diri kamu. Demikianlah Allah memudahkan segala korban bagi kamu, hikmahnya supaya kamu membesarkan Allah Subhanahu wa taala kerana apa yang telah diberi petunjuk oleh Allah kepada kamu, dan berita gembira bagi mereka yang mengerjakan kebaikan. Sadaqallah. Alhamdulillah, para hadirin sekalian. Pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita diberi peluang oleh Allah untuk sama-sama kita memperingati balik kerana kita hampir nak menyambut Idul Adha. Tidak tinggal beberapa hari lagi. Lepas seminggu dah. Hari ni hari Ahad. Rabu Khamis. Khamis raya insya-Allah Idul Adha. Jadi oleh kerana itu Tuan Haji Azali undang saya supaya bagi peringatan bukan ngajar, peringatan tentang korban. Dan tajuk ini beri dalam WhatsApp tu. Tajuk dia korban, adab, kewajiban dan fadilah. Betul. Jadi tajuk dia tu bukan tajuk goreng, tajuk fakta dia bagi dia ada tajuk ceramah ni, tajuk goreng. Jadi kalau tajuk goreng ni aku tak bawa kita 3 hari dah aku tanya pelajar pada aku 3 hari dah aku jumpa tajuk goreng belakang mampu korban. Kenapa disyariatkan ibadah korban, gitu ya. Ini segitu detail tajuk ini beri korban, tetap dalam kurungan ada kewajiban dan apa tu tadi fadilah. Jadi lebih. Maka oleh kerana tu saya tak pandai nak goreng lah. Tuan Aziz yang bagi, Masya Allah. Daripada Tuan Aziz sendiri tajuknya. Jadi oleh kerana itu hamba pilih satu kitab yang sempat dipelajari masa dari pondok dulu. Nama kitabnya Sabilul Muhtadin atau Sabilal Muhtadin fi litafaqquhi fi amriddin. Jalan orang yang mendapat petunjuk bagi menuntuti faham pada pekerjaan agama, karangan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Ini kitab ni masyhur digunakan di seluruh Nusantara kita. Dan di akhir kitab ni hampir-hampir akhirnya diselit masuk 3 bab sebelum daripada 3 tajuk sebelum daripada tajuk yang akhir itu menyentuh tentang udhiyah. Dia kata dia babul udhiyati hadza babu fi bayani udhiyati. Ini ialah bab pada menyatakan tentang hukum udhiyah. Hukum udhiyah. Jadi asalnya nama ibadat yang kita afdal kerjakan pada hari raya Idul Adha itu dipanggil ibadat udhiyah dalam bahasa Arabnya. Kalau di dalam bahasa Melayu kita dipanggil ibadat penyembelihan. Gitu dah.
Adapun korban itu umum. Korban itu umum. Korban ma yataqarrabu bihil abdu ila rabbih. Apa sahaja yang boleh menghampirkan dengan dia oleh seorang hamba kepada Allah, itu dipanggil al-qurbanu. Qurban dipanggil. Itu dipanggil kurban. Sama ada sawaun akana az-zabaihu am ghairiha. Sama ada pengorbanan itu, korban itu ialah penyembelihan binatang atau selain daripada penyembelihan binatang. Ikut apa saja. Korban masa, korban wang ringgit, korban ikut korban waktu, korban tenaga. Itu panggil korban. Itu kan? Itu dipanggil korban. Jadi korban itu umum. Tiap-tiap yang membawa hampir kita kepada Allah dipanggil kurban. Dan udhiyah ini termasuk daripada kurban. Ya gitu. Termasuk daripada kurban. Tetapi kenapakah kita tak panggil ibadat lain itu kurban? Betul. Sembahyang maghrib ada kita sebut mai korban maghrib. Tak ada. Korban isya, korban zuhur tak ada. Ataupun seorang suami nak keluar cari nafkah pada keluarga dia, mai abah nak pergi korban dah ni, hari-hari korban. Keluar kerja korban. Korban masa, korban tenaga, gitu. Semua tu korban. Kerana cari nafkah tu wajib, diperintah oleh syarak. Bermakna tiap-tiap perkara yang disuruh oleh syarak, perkara tersebut boleh menghampirkan kita dengan Allah kalau kita kerjakannya dengan ikhlas. Apa sahaja yang boleh menghampirkan kita kepada Allah dipanggil kurban. Maka setiap udhiyah pasti kurban. Setiap penyembelihan itu pasti kurban. Tapi setiap kurban belum tentu penyembelihan. Itu. Kenapa? Sembahyang isyak berjemaah di masjid, dapat takbiratul ula lagi, dijaga fadilat-fadilatnya, rapat saf, betul saf. Itu semua tu kurban. Tapi kita tak panggil kurban. Menang panggilan kurban ini kepada ibadat udhiyah, penyembelihan. Tapi kita tak dengar orang sebut ibadat sembelih. Buat ada ibadat sembelih tahun ni aja. Jadi janggal, tak pernah didengar begitu. Ibadat sembelih. Kita sebut ibadat kurban. Jadi kenapakah korban sembelihan ibadat udhiyah tu dimenangkan panggilannya dengan kurban, tidak pada ibadat-ibadat yang lain? Ini kerana sejarah orang yang mula-mula disuruh dengan ibadat penyembelihan ialah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita maklum, Nabi Ibrahim ni diuji dengan berbagai ujian, sehingga Nabi Ibrahim termasuk di kalangan ulul azmi minar rusul. Rasul-rasul yang menanggung bebanan yang berat. Salah seorangnya ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ujiannya? Ujiannya dengan bapa tirinya kata setengah. Kemudian ujian dengan Namrud, dilempar dengan manjani dalam kawah api. Kemudian ujian susah nak dapat anak, sehingga berdoa dia, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhan, kurniakanlah aku anak yang soleh. Kemudian setelah lama dia menikah dengan Siti Sarah, belum dapat anak bertahun-tahun, akhirnya Allah Ta'ala perintahkan nikah lagi seorang. Iaitu dengan Hajar. Bila nikah dengan Hajar, fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu Allah Ta'ala khabarkan berita gembira kepada Ibrahim, kamu akan dapat anak yang sangat penyabar, halim, sangat sabar. Maka
Bila dapat anak, pendek ceritanya, nah, awal mula-mula Siti Sarahnya suka, bahkan mendorong supaya Ibrahim kahwin seorang lagi. Karena sunyi dia kata, kita berdua aja. Kalau kahwin seorang lagi, mana tahu ada rezeki, dapat anak, boleh juga bising bunyi suara bayi dalam rumah kita ni. Nah, akhirnya dapat anak, nama Ismail. Maka ketika itu Sarahnya rasa cemburu mula mari dalam hati. Nah, tak senang duduk. Kerana Ibrahim ni banyak duk tumpu kepada anak dia Ismail. Masih bayi-bayi lagi. Lalu Allah perintahkan Ibrahim tinggal isteri dan anak Hajar dan Ismail di satu tempat yang tidak ada sumber kehidupan. Cuba bayang, ujian tak? Ujian. Kalau orang kerja ni keluar outstation 3 hari pun kalau dapat anak, baru dapat anak ni tak sanggup dah ni. Tak sanggup, tinggal 3 hari, 4 hari, itu pasti pulang balik. Tinggal pun di rumah sendiri. Lauk beli buah dalam peti sudah penuh, tak boleh nak rapat katuk peti. Itu pun hati itu rindu kepada anak. Boleh bayang bagaimana Nabi Ibrahim AS taat perintah Allah, ditinggalnya istrinya Hajar dan Ismail di tengah padang pasir yang tidak ada sumber kehidupan. Balik mula ke Palestin dan tidak kunjung datang. Bukan kata mari sebulan sekali ke 2 minggu sekali ke kirim duit kan. Bila mari balik? Bila Ismail itu sudah boleh kerja sendiri. Dewasa dah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Maka tatak kala mana Ibrahim alaihissalam tatak kala mana Ismail alaihissalam sudah sampai umurnya peringkat boleh bekerja, boleh berusaha, boleh cari hijau sendiri. Kita kata 18 tahun ke atas lah. Ketika itu barulah Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, Gih, jumpa balik dengan isteri anak kamu. Itu taat betul dia. Tapi jumpa tu bukan nak buat balik ke Palestin. Jumpa untuk khabarkan berita di dalam mimpinya, wahyu yang dia dapat dalam mimpi. Ya bunayya, wahai anakku, ini sesungguhnya aku araka, aku lihat engkau dalam mimpiku. Mana perintah Allah, kerana wahyu para anbiya ni, mimpi para anbiya ni adalah wahyu daripada Allah Taala. Fil manami, aku lihat engkau dalam mimpiku, inni azbahuka, aku diperintah untuk sembelih engkau. Bagaimana? Rasa macam logik tak cerita ni? Rasa macam tak masuk akal cerita ni. Tapi ternyata Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam mampu menghadapi ujian. Innaha lahwal bala'um mubin. Sesungguhnya Tuhan kata ini ialah bala, ujian yang sangat jelas, yang sangat terang. Berkat kesabaran Nabi Ibrahim dan berkat didikan yang baik daripada ibundanya Siti Hajar. Maka bila ditanya oleh Ibrahim, apa pendapat engkau? Fanzur maza tara. Apa pendapat engkau? Ini perintah Allah. Aku diperintah oleh Allah untuk sembelih kamu. Dahlah tinggal bayi-bayi. Bila jumpa sudah dewasa, bagi tahu aku diperintah untuk sembelih kamu. Agak-agak macam mana ni? Kalau bukan kerana didikan ibu yang solehah, pasti anak itu tidak akan jadi anak yang soleh. Betul? Pasti ini bapak apa tak berguna punya bapak, tinggal aku kecil-kecil kan gitu. Tapi tidak. Berkat didikan ibu yang solehah, maka anak yang soleh jawab, ya abah, wahai ayahandaku yang dicintai, if'al, buat, turuti saja, taat perintah Tuhan. If'al tu'mar, perintahkan buatlah apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pasti selagi akan engkau dapati aku, jika dikehendaki oleh Allah, ialah setengah daripada mereka yang sabar. Jadi
oleh kerana Nabi Ibrahim dan Ismail begitu sekali kuat ujian. Panjang ceritanya itu kita maklum. Nak boleh ke sampai falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Nah, ini inna kadzalika najzil muhsinin innahu lahuwal balaul mubin. Itu ila akhir ayat. Itu cerita tu boleh tengok dalam Quran. Tapi nak boleh ke sampai ke tempat penyembelihan itu bagai-bagai ujian. Nah, digoda oleh syaitan di beberapa tempat sehingga perbuatan Nabi Ibrahim dan Ismail membaling anak batu kepada syaitan itu disyariatkan dalam perbuatan haji kita. Nah, itu ar-ramyu, melontar di jumrah-jumrah. Nah, jumratul aqabah, jumratul ula, jumratul wusta. Itu kerana ikhlasnya Nabi Ibrahim dan Ismail dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu dimenangkan nama kurban di atas perbuatan Ismail dan Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Padahal yang mula-mula diperintah dengan kurban itu bukan Ismail dengan Ibrahim. Itu Qabil dan Habil awal-awal lagi. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran, watlu alaihim naba'a bnai adama bil haqq. Bacalah olehmu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim atas mereka itu manusia. Naba'a bnai adamah akan cerita dua anak bagi Adam, iaitu Qabil dan Habil, bil haqqi dengan sebenar. Iz qurraba qurbanan, ketika mana Allah Ta'ala perintahkan berkorban kedua-dua anak. Jadi satu harinya Allah Ta'ala perintah, ya Adam, bagi tahu kepada anakmu Qabil dengan Habil itu, korbankan daripada usahaan, hasil usahaan mereka. Jadi Qabil itu petani, Habil itu penternak, kayak gitu. Maka bila tu Adam mari royak kepada anak dia, hei Qabil, hei Habil, Allah perintahkan kalian berdua ni korbankan hasil usahaan kalian, letak di atas puncak bukit tu. Nah, lalu fatuqubbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Lalu Allah Ta'ala kata, kami terima kurban salah satu daripada kedua, iaitu kurban Habil. Wa lam yataqabbal minal akhar, dan kami tidak terima korban yang satu lagi, iaitu korban Qabil. Kenapa Tuhan tak terima korban Qabil? Bukan Qabil tak buat korban, Qabil pun korban, tapi Tuhan tak terima. Pasal Qabil ni bila dapat perintah Allah Ta'ala supaya berkorban, hati dia tu ragu-ragu. Betul ke? Iya ke? Itu tidak benar-benar yakin, tidak bulat, tidak jazam dalam hati dia. Apa Allah Ta'ala janji dengan balasan baik, syurga, nikmat-nikmat, iya ke? Gitu dalam hati dia, iya ke? Iya ke? Itu. Maka balik dia cari apa? Cari tanaman-tanaman yang dia tanam yang buruk-buruk, gitu. Daun-daun, sayur-sayur yang kulak, yang makan diulak, yang layu-layu, gitu. Nah, untuk diletak di atas puncak bukit. Sebaliknya Habil, bila dengar janjian Allah, suka dia, yakin dia. Balik dia ke kandang lembu, kerbau, ternakan dia, cari lembu yang gemuk-gemuk, yang sehat-sehat, yang banyak lemak, banyak isi, gitu. Lalu dia heret di atas bukit. Karena yakin, maka korban Habil yang diterima. Gitu. Sama lah kita sekarang pun. Nah, nah, jadi kalau cari buat korban yang murah-murah, ini berapa satu bahagian? 800. Mahal 800. Cari tempat lain ya. Cari mana? Cari hak 100, 200 di mana? Di Kemboja. Itu pun belum tentu benar. Wallahu a'lam betul ke tidak betul. Nah, kadang-kadang yang dikorbannya seekor lembu saja. Sepatutnya 500 ekor ni. Untung dia banyak mana? Nah, itu. Nak tipu ke scammer. Nah. Kerana nak cari yang murah. Ataupun
Lalu tabung masjid, tabung surau di depan dia. Yang nak dimasukkan dalam tabung tu cari duit-duit RM1 yang nak hancur. Yang seletik, ya, yang koyok soyok dah. Tu baru letak dalam tabung masjid, tabung surau, tabung madrasah. Sebab tak yakin. Jadi sebab tu siapa-siapa yang masuk duit dalam tabung masjid, tabung surau, tabung madrasah RM1 yang hancur, yang koyok, itu boleh tahu sendiri dia keturunan Qabil. Dia keturunan Qabil dah. Memang semua keturunan tu Adam lah kau, tapi lalu kau habis kau Qabil. Kayak gitu. Kalau yang masukkan duit dalam tabung masjid, tabung madrasah, tabung surau RM50, RM100, tebal pula tu. Itu keturunan Habil, insya-Allah. Sebab orang panggil apa? Genetik dia tu. Genetik buat baik tu dia turun pada cucu cicit ciak cak cuk cicit cak cim alah ke bawah dah kita ni. Itu senang kita nak tahu. Jadi walaupun orang yang dimula-mula perintah dengan korban itu anak Nabi Adam sendiri, tapi kita tak panggil itu korban. Dipanggil sembelihan udhiyah, itulah ibadat korban. Karena apa? Karena terlalu besarnya ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Kemudian kata dia, gabaria korban ni, yaitu korban ni barang yang disembelih, atau udhiyah itu ialah barang yang disembelih, ia barang daripada unta atau sapi, lembu, atau kerbau, atau kambing. Jadi panggil binatang an'am, ma yuzbihuhu minan na'mi. Gitu. Barang yang disembelihkan daripada binatang berkaki empat. Jadi kalau serati, itik, ayam, itu kalau kita sembelih tak jadi ibadat udhiyah. Bukan tak boleh sembelih, boleh je. Sebagaimana perbuatan sebahagian daripada sahabat-sahabat yang miskin, kerana terlalu naknya buat ibadat udhiyah, tetapi tidak mampu, kerana tidak ada kemampuan. Tanda kata mereka ni nak mengerjakan ibadat udhiyah ni, mereka sembelih ayam, sembelih itik. Itu. Tapi adakah masuk dalam ibadat udhiyah? Tak masuk. Hanya sebagai tanda saja. Mereka nak buat ibadat iraqatid dam. Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fadilah dia. Ma amila ibnu Adam yauman nahri. Tidak beramalah oleh seorang anak Adam pada hari raya Idul Adha. Min amalin, daripada satu amalan pun. Ahabba ilallahi ta'ala, yang terlebih dicintai kepada Allah Ta'ala, min iraqatid dami, lebih daripada menumpahkan darah pada binatang korban. Inilah amalan yang paling afdal pada hari raya Idul Adha. Maka kerana itu sahabat-sahabat yang tak mampu untuk mengerjakan ibadat udhiyah, sekalipun mereka tidak mampu, mereka tetap juga menumpahkan darah. Iaitu apa? Ayam, itik, serati. Itu. Tapi tak jadi ibadat udhiyah. Tak jadi ibadat udhiyah. Karena ibadat udhiyah ni mestilah binatang an'am, dia panggil. Binatang yang berkaki empat, seperti unta, lembu, kerbau, biri-biri, kambing. Tetapi kalau kambing, biri-biri itu satu ekor satu orang. Kalau unta, lembu, kerbau itu satu ekor boleh 7 bahagian, 7 orang, atau kurang daripada 7 pun boleh. Contoh, seekor lembu 3 saja yang ambil korban. Selain daripada 3 bahagian, semua tu nak dijual, boleh? Boleh hukum, tak ada masalah. Tapi dibahagikan dulu. Yang mana bahagian 3 yang korban. Selebihnya bahagian orang lain yang nak jual daging tersebut, boleh. Jadi 7 ke bawah pada satu ekor lembu boleh. Tak semestinya 7 tu mesti kena korban. Bahkan kalau 3 ke 4 ke 5 ke yang buat korban, baki lagi tidak buat korban, boleh pada seekor lembu. Itu. Kerana apakah? Kata Nabi SAW,
Innaha, kerana sesungguhnya binatang korban yang kamu sembelih pada hari raya Idul Adha itu, la ta'ti yaumal qiyamati, pasti akan datang pada hari kiamat akhirat kelak, biquruniha wa azlafiha, dengan tanduk-tanduknya dan kuku-kukunya. Wa inna damma, dan sesungguhnya darah binatang korban kamu itu, la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a ala ardi. Jatuh ia darah tu daripada Allah Ta'ala pada suatu tempat kemuliaan dahulu daripada bahawa jatuh ia ke bumi. Itu dah. Jadi sebelum darah tu jatuh ke bumi, terlebih dahulu Allah Ta'ala terima penyembelihan korban ibadat udhiyah yang dikerjakan oleh orang-orang yang mengambil bahagian korban. Lalu Nabi kata, fatibu biha nafsan, maka tenangkan, sukakan, gembirakan diri kalian dengan ibadat udhiyah, ibadat korban tersebut untuk diri kamu. Hadis ni riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Kemudian lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Jadi saya tak baca seperti di pondok lah. Kalau baca di pondok tu memang tak habis lah. Banyak mana ni? Nampak ni saja. Saya baca setakat-setakat sempat. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, azimu dhahayakum, perbesarkan olehmu akan sekalian korban-korban kamu. Jadi Nabi suruh kita ni kalau nak buat korban, nak buat ibadat udhiyah, carikan binatang korban yang besar-besar, yang gemuk-gemuk, yang sehat-sehat. Jangan cari yang kuruh-kuruh. Erti besar di sini bukan besar tulang. Sebab ada juga lembu besar, kerangka dia besar, tulang dia besar, tapi daging dia sikit je. Jadi yang afdal tu ialah dagingnya banyak. Biar lembu tu kecil tak apa, yang penting daging dia banyak. Itu afdal. Itu maksud azimu dhahayakum, perbesarkan olehmu akan sekalian korban kamu. Kerana apa? Fa innaha 'ala sirati matayakum, kerana bahawasanya binatang korban kamu itu akan jadi tunggangan kamu atas titian sirat pada hari kiamat kelak. Jadi akhirat kelak, bila kita bangkit daripada kubur kita masing-masing, itu kita bangkit dengan amalan kita. Kayak gitu. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dalam Quran sebut kalla kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Jangan kamu jadi orang yang tomok halaba pada dunia. Jangan. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Bila bumi ini Allah Ta'ala goncang segoncang-goncangnya, hancur lebur seperti debu, wajah rabbuka, maka nyatalah kekerasan Tuhan engkau, wal malaku saffan saffa, maka malaikat ni turun di atas kepala kubur berbaris-baris. Jadi kalau kita mati di sini, ditanam di perkuburan di sini, maka kubur kita nantinya ada malaikat yang menunggu di kepala kubur masing-masing. Gitu. Dibangkit balik kita dengan roh dan jasad dua-dua. Untuk apanya? Untuk dihalau kepada mahsyar. Di mana pada mahsyar? Qala ba'dul ulama, di padang Arafah. Itu, disaling bumi yang baru untuk dijadikan satu sa'idin wahidin, dia panggil satu dataran yang rata semuanya. Manusia sejak daripada tu Adam alaihissalam sampailah manusia yang paling akhir daripada umur dunia dihimpun pada satu tempat tersebut. Jadi cuba tengok, daripada Bangi ini nak pergi ke Padang Arafah berapa kilometer? Dekat kau jauh? Ni boleh check selalu ni dengan map location. Boleh check selalu. Tengok berapa ratus ribu kilometer. Masa tu tak ada Grab, tak ada taksi, kapal terbang, tak ada belakang. Semuanya bangkit dengan amal masing-masing. Jadi kalau orang tu ada berwakaf untuk masjid, untuk madrasah, untuk surau, untuk apa, ataupun mengerjakan ibadat korban dengan ikhlas.
membesarkan, cari binatang hak besar, itu ikhlas tu tandanya. Maka ketika itulah yang akan jadi kenderaannya untuk sampai kepada mahsyar, bahkan untuk meniti titian sirat. Itu. Baik. Syahdan kata dia, bahawasanya korban itu sunnatun muakkadatun. Hukum dia sunat yang dituntut-tuntut. Pada hak kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang bagaimana? Yang merdeka. Jadi semua sekarang ni orang merdeka berlaku. Tidak ada lagi sistem perhambaan. Atau muba'at, ataupun kalau masih ada orang panggil sistem perhambaan, maka kalau dia hamba yang muba'at, maka dia juga dituntut dengan buat korban. Kalau dia ada harta bahagian yang dia kerja untuk diri dia. Sebab hamba ni dia tidak ada hak untuk kerja diri dia. Dia kerja untuk sayyid dia. Jadi kalau muba'at ni hamba separuh dia panggil. Separuhnya dia khidmat untuk sayyid dia. Separuh lagi tuan dia kata, ikutlah awak nak kerja untuk ambil duit awak gilah nak kerja. Jadi kalau hasil daripada kerja dia tu ada duit yang mampu untuk dia berkorban, maka ketika itu dituntut sunat muakkadah juga di atas hamba yang muba'at. Lagi mukallaf, lagi pula hamba tersebut, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ialah mukallaf. Arti mukallaf ni orang yang pikul hukum syarak. Nah, macam kita ni mukallaf, orang yang memikul hukum taklifi syarak. Apa hukum taklifi? Yakni ma fihi kulfatun, hukum yang ada pada hukum tersebut keberatan. Wajib, sunat, makruh, haram. Itu dia panggil hukum mubah yang kelima. Itu dia panggil 5 hukum taklifi syarak. Lagi rasyid, mesti cerdik. Cerdik ni mana tahu. Orang panggil urusan akad, jual beli dan sebagainya. Kerana bak korban ni dia tak lepas daripada niat. Akad dan sebagainya. Lagi kuasa, mampu ia atas mengerjakan korban. Tetapi harus bagi wali bapa atau nenek mengorbankan yang diwalikannya daripada harta dirinya. Boleh. Yakni contoh kita kata kita ada cucu, dan cucu kita tu ada harta dia yang ditinggal oleh anak kita. Kita tahulah, anak kita meninggal, tinggal cucu kita. Cucu kita lah hak jaganya sebagai datuk, sebagai wali dia. Maka adalah harta yang ditinggal jatuh ke pusaka untuk cucu kita tadi. Maka boleh tak kita nak ambil harta tu untuk buat korban bagi cucu kita tanpa seizin dia? Boleh. Itu hukum. Boleh. Tapi kalau orang lain tak boleh. Mesti kena minta izin. Gitu. Contoh Haji Azali dia siang ke saya. Kata ustaz ni sedap je ajak ceramah pasal korban dia sendiri nak korban tak ada duit tu dia ni. Terus dia pun buat korban untuk saya tanpa minta izin saya. Sah tak? Tak sah. Mesti kena halu dulu. Halo ustaz. Ni saya Haji Azali ni. Ustaz ada duit tak? Contoh. Tak ada duit apa Haji? Inilah nak korban ni. Ada tak duit nak buat korban? Tak ada Haji. Pandai ceramah ya kau orang. Tak apalah ustaz. Saya nak buat korban untuk ustaz. Boleh tak? Kena minta izin. Molek baru lah. Saya izin. Baru sah. Boleh. Jadi kalau soalan. Ya. Okey. Baik. Kepada siapa? Okey. Dia kalau kalau yang memberi, macam contoh kerajaan, YB ke, Jaiz ke, dia bagi seekor lembu. Kita tu tak perlu tahu 7 bahagian ni milik siapa sebenarnya daripada seekor lembu. Yang pentingnya dia yang tahu. Orang yang korban tu tahu. Adapun kita sebagai orang yang diserah untuk sembelih,
untuk apa? Untuk bahagi, maka boleh, tak ada masalah. Kita bahagi je semua sekali. Ataupun kita guna juga untuk buat makan kan apa sebagainya. Tak perlu, tak ada kewajipan untuk kita tahu 7 bahagian daripada seekor lembu yang diberi oleh satu syarikat tadi tu milik siapa dia. Tak ada syarat untuk kita tahu. Tak perlu tahu pun tak apa. Tak perlu tahu pun tak apa. Itu. Melainkan kalau pihak syarikat tu yang beri penama dah. Tu. Ini seekor lembu ni ada 7 orang ni. Nah, ni namanya sekian. Jadi kami ni wakil daripada tuan 7 orang yang korban tadi. Mau dia apanya? Sudah dia wakil ke 77, maka dialah yang berhak untuk menentu. Okey, ini saya akan bahagikan kepada orang fakir miskin di tempat saya. Awak tolong sembelih ya. Kalau dia dah letak gitu, begitulah. Dan tidak boleh ambil daging itu sebagai upah penyembelihan. Haram. Gitu dah. Ambil daging itu sebagai penerima, seperti penerima yang lain, itu tak apa. Tak ada masalah. Harus. Jadi kalau dia tak bagi tahu seekor lembu ni pengorbannya 7 orang tu siapa, berarti dia serah bulat-bulat kepada pihak masjid untuk mengurus, untuk membahagi. Apa saja terpulang kepada pihak masjid lah. Mau urus bagaimana? Untuk dimasakkan dulu sikit. Boleh. Sebab dia tidak memberi penyataan. Ini seekor ni 7, tak ada. Dia pakai bagi seekor tu. Dan kita tu tak ada syarat untuk tahu. Tak ada syarat sah kena tahu siapa milik tu. Tak ada. Tak perlu. Jadi atas masjid yang nak mengurus bagaimanakah daging tersebut. Pasti. Itu pasti. Bagi kepada fakir miskin tu pasti. Ada pun nak bagi ke fakir miskin, ingat, jangan bagi yang masak. Mesti bagi yang mentah. Jangan pula kita duk rajin, hidup bergula. Lembu yang diinfakkan oleh Sultan Jaiz, Ya. boleh tak masjid open di bahagian dan boleh masuk ke dalam masjid. Nanti je. Kena tanya dulu. Ini lembu ni untuk dia tak boleh korban atas korban, tak boleh. Tak boleh itu, tak boleh. Tak sah. Jadi kalau lembu tu YB bagi bukan untuk korban, memang bagi untuk masjid. Masjid nak pera jadi beranak pinak dalam kandang, barulah yang tu boleh kita open kepada jemaah. Siapa nak korban? Okey, tak ada masalah gitu. Tapi kalau memang ini untuk korban, YB kata ini lembu korban untuk masjid, boleh jadi seekor tu dia seorang, boleh jadi. Ataupun seekor tu ada 7, tapi dia tak nak bagi tahu kita. Itu suka hati lantak dia, apilah. Tak ada syarat pun kita kena tahu. Kalau yang begitu tak boleh kita pula pergi open ke jemaah. Mari. Tak boleh. Korban tak korban pula jadi. Tak boleh. Ustaz, sorry kambing Ya. Kambing ni dia hot SP yang hot kalau kita masak tu bakal orang datang kambing. Okey. Jadi kalau korban kambing satu kurang ke masjid, tapi lah ada 2 ekor kambing di korban tapi daging dimasak 100% dia daging boleh letak. Tak boleh. Tak boleh gitu. Melainkan dia buat akikah. Akikah lain. Akikah tak apa. Kalau korban tak boleh. Mesti daging tu dibahagi kepada fakir miskin dengan mentahnya. Sebahagian. Ya. Kalau korban sunat. Jadi gini. Kalau nak bahagi kepada fakir miskin itu tak boleh kita nak masak apa-apa. Hatta ni ulama berkhilaf tentang kita masukkan bahan pengawet. Bila kita nak bahagi guna tin, kita buh daging dalam tin, nak bagi dia kekal lama, kita buh bahan pengawet. Apa hukumnya? Itu setengah ulama kata haram, kijal lagu tu. Tak sah pembahagian itu. Sebab
Sudah tidak mentah lagi, dicampur dengan sesuatu yang lain, iaitu bahan pengawet. Padahal bahan pengawet itu bukan gulai, bukan kurma, bukan kerutu, hanya untuk mengukuhkan daging saja. Itu pun sudah ada ulama yang mengatakan haram. Walaupun ada ulama yang kata tidak haram, hanya makruh litahrim. Sebaiknya dielakkan, jangan campur apa-apa. Itu. Apalagi kalau kita buat masak gulai, kerutu, tak boleh. Boleh. Mesti dibagi mentah-mentah. Tu kalau korban tu begitu. Habis. Baik. Dan wajib korban itu atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum korban atas diri Nabi itu tak sama dengan atas kita. Nabi SAW kalau hukum korban atas diri Nabi itu wajib. Nabi bukan sunat berkorban, wajib berkorban. Kenapa? Khususiyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara-perkara yang ketentuan bagi Nabi SAW. Dan Nabi setiap tahun berkorban dan dihadiahkan pahalanya kepada kita juga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allahumma hadza an Muhammadin wa ummati Muhammadin. Ya Allah ya Tuhan, ini korban daripada Muhammad dan daripada umat Muhammad. Jadi kalau kira akaun maybank kita, akaun maybank akhirat, bukan akaun maybank dunia. Kalau akaun maybank akhirat tu, belum kita lahir tu sudah ada dah pahala korban yang dihadiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Telah diperintahkan oleh Allah akan daku berkorban. yakni diperwajibkan oleh Allah akan daku berkorban. Wahwa padahal ia korban tersebut sunnatun hanyalah sunat lakum bagi kalian. Hadis tersebut riwayat Tirmizi. Jadi bagi kitanya sunnah. Bagi Nabi wajib. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba alayya. Kutiba ni makna furiḍa. Diwajibkan, difardukan ke atas aku an-nahru berkorban, menyembelih binatang korban, walaisa biwajibin alaikum, dan tidak diwajibkan korban itu ke atas diri kamu. Hadis ini riwayat Daruqutni. Habis itu. Baik. Jadi kita tahu adalah hukum berkorban ni atas kita umat sunnah muakkadah. Adapun atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibatun, wajib. Beza tu. Wajib. Adapun atas kita, bolehkah kita nak korban wajib? Boleh. Dia panggil korban nazar. Bagaimana korban nazar? Contoh seperti kita berlafaz. Nazar ni kena berlafaz. Kalau hak dalam hati tu tak panggil nazar. Ingat dah? Nazar ni dia berlafaz dengan mulut. Demi Allah, wajib atas aku menyembelih lembu jika aku dapat sekian. Contoh. Tiba-tiba dapat. Maka apa hukum dia menyembelih lembu tiga tu? Wajib. Maka bila kurban wajib, haram dia makan walau semulut sekalipun daging. Dan haram di bawah tanggungannya, zimmahnya. Masuk dah waktu ni. Azan dulu. Azan dulu dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syada.
Asyhadu an la ilaha asyhadu an asyhadu an la haula wala quwwata. La haula wala Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatul qa'imati sayyidina Maulana Muhammadin Rasulullah. Wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'ada. Baik. Jadi untuk kita umat ni tidak ada korban yang wajib melainkan nazar. Sebab tu kata dia, dan tiada wajib korban itu melainkan dengan sebab nazar. Mana misal nazar? Seperti dikatanya lillahi alayya an udhiya bihadhihi. Dia kata dengan kata mulut. Nah, lillahi kerana Allah, alayya wajib atas aku, an udhiya bihadhihi, oleh bahawa aku sembelihkan ini korban, ini binatang. Maka ketika tu jadi wajib dengan sebab nazar. Jadi kalau duk niat dalam hati saja, itu belum jadi nazar. Kena ingat tu. Ni kadang-kadang orang kita je tu nazar tu ni, duk niat dalam hati. Allah, kalau boleh ke ni ya Allah, aku dalam hati ni menolak. Kalau boleh ni aku nak sembelih lembu seekor ya Allah dalam hati. Tiba-tiba dapat sungguh. Sudah. Nah, nak kena sembelih lembu. Sunat sembelih, tidak wajib dah. Pasal tak jadi nazar. Masa duduk dalam hati ya. Sunat sembelih. Tapi kalau sudah berlafaz di mulut, nah, lillahi alayya an udhiya bihadhihi, ketika tu jadi nazar. Wajib dia kena tunai. Jadi korban tu korban wajib. Haram dia makan walau semulut daging sekalipun. Tu contoh. Atau dengan sebab ta'yin. Sebab ta'yin. Ta'yin ni mana menentu. Tu menentu. Seekor lembu, ada 10 ekor lembu, kita tentu. Ini, gitu. Bagaimana? Seperti dikatanya hadhihi udhiyati atau hadhihi udhiyatu atau hadhihi udhiyati. Artinya inilah korbanku. Inilah binatang aku nak buat korban. Atau dikatanya ja'altuha udhiyatan, aku jadikan akan dia binatang ini korban. Itu ditakyin. Ditentukan. Maka ketika itu jadi wajib. Ini masalah yang kadang-kadang tidak dicermati kalau orang tak mengaji.
Mana disebut? Syahadat. Bahawasanya kambing atau barang sebagainya, tak kira lembu, kerbau, ya, unta, yang dibeli akan kambing, lembu, kerbau, unta oleh seorang dengan qasad, dengan niat korban. Dia niat nak buat korban, dia beli tadi lembu tu. Apabila ditanya oleh orang akan dia, tiba-tiba ada orang tanya dia. Padahal kambing itu, orang tanya, nak buat gapo kambing ni? Dia orang tanya, lembu tu nak buat gapo Pak mak beli lembu lah. Mak beli lembu. Nak gapo lembu tu? Dia tanya. Ada orang tanya dia. Maka dijawabnya seorang akan dia akan orang bertanya tu dengan katanya seorang bahawa kambing ini kambing korban. Jawab gitu. Kambing ini kambing korban. Nampak dah ayat dia tu. Kambing ini tu dia panggil ta'yin, tentu. Atau lembu ini lembu korban. Dia ta'yinkan, orang panggil lembu ini lembu korban. Ta'yin, kemudian itlaq. Mana? Korban tak ada kait dengan sunat apa. Maka kaedahnya al-lafzu iza utliqa insarafa ila fardin kamil. Lafaz bila itlaq maka kembali kepada yang paling sempurna. Apa korban yang paling sempurna? Korban wajib tu paling sempurna. Tu bahaya tu. Apa tengok dalam kitab kata? Nescaya jadilah kambing itu atau lembu itu korban wajib dengan sebab ta'yin. Jadi korban wajib tu. Ini jaga-jaga. Ada pihak kita kata ketika mana kita kau sendiri sembelih, ataupun kita menyaksikan orang yang sembelih, Allahumma bismillah ya Allahumma hadhihi udhiyati, itu tak jadi wajib. Pasal kita baca tu bukan nak mengiklam, nak memberitahu orang. Itu hanya litabarrukan, litabarruki dia. Sekerana tabarruk, mengambil berkat. Bismillah ya Allahumma hadhihi udhiyati. Contoh, dengan nama Allah, ya Allah ya Tuhan, inilah sembelihan korbanku. Kita kata gitu. Adakah jadi wajib? Tidak. Sebab bukan nak cerita pada orang. Hanya nak mengambil berkat dengan nama Allah. Bismillah Allahumma hadhihi udhiyati. Itu. Adapun masalah tadi dia panggil mulhaq ataupun ilhaq dengan nazar. Ilhaq ni mana? Dihubungkan hukum dengan hukum korban nazar. Sebab nazar ni apabila kita sebut dengan lidah, iklam pada, beritahu pada orang, wajib atas aku, kerana Allah wajib atas aku sembelih lembu. Maka ketika tu jadi nazar. Pasal lafaz mulut, iklam pada orang. Maka sebab tu tadi apabila ditanya oleh orang, lembu nak buat apa ni Pak Mat? Orang tanya Pak Mat, lembu nak buat apa ni? Dia kata, ini lembu nak buat korban lah ni. Sudah. Kan nak beritahu pada orang tu. Jadi hukumnya disamakan seperti nazar. Disamakan seperti nazar. Dia panggil ilhaq dengan nazar, ilhaq dengan korban nazar. Maka apa hukumnya? Wajib dengan sebab ta'yin tadi. Ini lembu ini, kambing ini, kalau tak ada ini tak apa. Lembu 10 ekor. Orang tanya, Pak Mat, lembu nak buat apa ni? Ada lah tu, nak buat korban pun ada. Tak apa. Sebab tak ada ini. Tak ada ta'yin tu. Jangan ta'yin ni. Ada. Kalau kata, Pak Mat, lembu nak buat apa ni? Nak buat korban, tak ada ini. Jadi ta'yin tak? Tidak jadi ta'yin. Sebab tak ada ini. Dia kalau taklifnya ada ini. Ini tu mana ta'yin? Ta'yin, menentu dia panggil. Ta'yin ni menentu, mengkhusus dah. Ini lembu. Gitu. Ini lembu ini buat korban. Korban apa? Tak sebut apa-apa, wajib lah. Al-lafzu iza utliqa insarafa ila fardin kamil. Itu. Jadi nescaya jadilah kambing itu atau lembu itu korban wajib dengan sebab ta'yin. Bila jadi korban wajib, maka wajib atasnya, atas tuan yang nak buat korban tak ada, menyembelih akan dia binatang korban tadi, kambing atau lembu, atau kerbau, tak kira lah. Dan wajib mensedekahkan sekalian suku-sukunya, dan haram atasnya memakan sesuatu sikit pun daripada dagingnya. Tengok, haram.
Kemudian kata Syekh Arsyad Banjari kata, sayugianya hendaklah kita ketahui akan masalah ini. Masalah ni sayugia patut benar kita kena tahu. Kerana apa? Kerana yang demikian itu telah jatuh, telah berlaku ia pada kebanyakan daripada segala orang yang awam. Orang kampung ni banyak. Nah, dia niat nak buat korban sunat. Tapi kerana jahilnya dia tu tak tahu. Bila orang tanya nak buat gapo lembu ni? Ni lembu nak buat korban lah ni. Jatuh korban wajib. Dia ingat kau sunat. Nya make dia ni. Tu jaga-jaga. Nah, kerana yang demikian itu telah jatuh, telah berlaku ia pada kebanyakan daripada segala orang yang awam, yang berkata mereka itu orang awam, tak kala ditanya orang bahawa kambing ini kambing korban. Itu tak boleh. Dia tentu tak ayat. Jadi kalau kita tak kambing ini atau tak ada lembu ini, tak ada kerbau ini, tak apa. Tu dah. Tak apa. Kalau salah lagu mana ustaz? Salah tak ingat baru tahu hari ni. Esok tiba-tiba ada orang tanya. Lembu buat gapo ni boleh? Lembu ni nak buat korban kami ni. Sudah. Lembu ni nak buat korban. Kan baru ngaji orang ni. Tu tak izin dia panggil. Jadi korban wajib. Maka jawab dia, wajib kena sembelih, haram dia makan, wajib kena bagi habis kepada orang lain. Lepas tu dia tak boleh makan daging. Dia makan daging orang lain. Hello lagu tu. Hello lagu tu. Jadi orang makan hak dia makan hak orang. Senang. Tu lagu tu. Tu kan banyak. Masjid ada berapa ekor? Tuan Aziz. Masjid ni buat korban. 10? 11. Banyak ke tu 11. Salah kau jatuh hak mana wajib kan tak apa, tukar. Makan hak lain hak tu tak apa. Mana hak dia tu tak boleh makan sikit pun. Wajib dia kena sedekah semua. Tu tengok. Padahal jahil mereka itu orang awam akan hukum yang hasil yang terjadi daripada perkataan yang tersebut itu. Mana? Ini binatang aku nak buat korban. Ini aku nak buat korban. Ini lembu aku nak buat korban. Dia jahil kata apabila kata lagu tu jadi korban dia korban wajib. Kerana apa? Kerana diilhaq dia panggil, dihubungkan hukumnya sama dengan korban nazar. Pada pihak mana? Li'iklam, memberitahu kepada orang. Itu dah. Tengok. Jadi bahaya tengok. Dan disangka oleh mereka itu orang awam bahawasanya kambing atau lembu itu korban sunat juga. You ingat kata korban tu korban sunat. Maka dimakan oleh mereka itu orang awam suatu daripada dagingnya, daging korban. Dan terkadang tiada disembelih oleh mereka itu dia akan daging korban tersebut. Ada juga gitu. Tak jadi nak buat korban ni. Padahal kalau korban sunat boleh tak jadi? Boleh. Dah sunat. Tak jadi. Ni seekor lembu 7 bahagian. Molek dah 7 bahagian. Tiba-tiba pergi jumpa dengan Nazir. Haji, hak hamba tu tak jadilah nak buat korban. Sudah pucak dah Nazir, sudahlah. Lepas tu kena bubar lah seekor lembu ni. Lewat dah ni nak cari segia pula ni. Bukan, tak jadi nak buat korban. Saya nak makan ke saya nak buat. Saya saja. Tak siwak ibadat ke apa. Hak saya tu saya nak saya nak bubuh lah peti rumah saya. Boleh? Boleh. Korban sunat tak ada masalah. Tapi buruk dah perangai lagu tu. Huduh dah perangai. Nak cerita hukum tu mubah. Hukum tu mubah. Tapi perangai tu huduh. Tu lagu tu. Perangai huduh lah orang panggil. Yang buat lagu tu Nabi SAW bahkan siapa yang mampu buat ibadat udhiyah. Ada kemampuan dia. Tiba-tiba dia tidak buat ibadat udhiyah. Nabi kata jangan mari dekat dengan masjid aku jangan. Siapa tahap tu? Jangan mari dekat masjid aku. Nak ayatnya benda ni muakkadah, dituntut, ditekankan tuntutan dia. Cuma nak cerita hukumnya boleh ke tak? Korban sunat kita tak jadi nak buat korban. Boleh, tak ada masalah. Boleh saja. Tetapi kalau korban wajib tak boleh. Wajib disembelih. Itu beza dah. Itu jaga-jaga. Jadi tu
Tuan Aziz kata kejut dah. Sudahlah. Tak jadi nak buat korban. Lepas tu tak kira nak hantar balik kaki lembu ni ke kandai dia dah. Ada. Nah, hak bayar tu bayarlah, tapi bahagian saya tu bukan korban Saya nak buat apa? Stok simpanan makanan saya. Saya rasa nak kedekut lah pula. Contohlah tu. Nah, boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Mubah tetapi uduh perangai nak tanya. Tu uduh perangai. Habis itu. Tengok. Kemudian kata dia, dan terkadang tiada disembelih oleh mereka itu orang awam dia akan lembu atau kambing itu. Dia tak sembelih sebab ingat ke korban sunat, padahal korban wajib dengan sebab ta'yin. Kalau dia ta'yin tapi dia ta'yin tapi kemudian muqayyad. Tak apa, boleh tak? Boleh lagi. Ini lembu nak buat apa ni Pak Mat? Lembu ni nak buat korban sunat nantilah. Tak apa. Dia kait. Dia muqayyad tak apa. Tapi kalau tak muqayyad, ya ta'yin serta itlaq, habis wajib tadi. Tu jaga-jaga kita dah. Jaga-jaga. Tapi kalau tak ta'yin tak apa. 10 ekor. Seekor jangan buat korban. Tiba tanya, lembu nak buat apa ni Pak Mat? Ada lah tu nak buat korban pun ada. Hak mana sah kita tak tentu. Tak apa. Tak ta'yin. Dah. Ataupun ta'yin tapi muqayyad. Mana? Lembu ni nak buat korban sunat lah. Beres, selesai. Jelas korban sunat disebut tu. Tak jadi wajib. Tapi kalau ta'yin serta itlaq, habis. Khalas. Wajib jadi. Lembu nak agama ni Muhammad. Lembu ni nak buat korban, habis. Wajib. Ni. Lembu ini nak buat korban, habis. Tak ada apa-apa. Jangan sebut ini. Tu dah. Atau itlaq tanpa ini, tak apa. Nak buat korban. Nak korban. Hak mana tak tahu. Tak tentu-tentu pun mana-mana nak buat korban. Maka tak menentu, tak ta'yin. Maka tak jadi wajib. Tak boleh. Tak jadi wajib. Maksudnya tak ada wajib. Kita bimbel takut jadi wajib. Kalau jadi wajib tak boleh makan lah gitu. Tu pada tak apa. Jadi wajib pun jangan makan hak kita, pergi makan hak orang tak apa. Tu. Habis itu. Hanya ditasarrufkan oleh mereka itu orang awam dengan dijual. Ngaji jual pula dah. Mula-mula nak buat korban. Mula-mula lah nak buat korban. Masa harga lembu tu 2,000. Tu dekat-dekat 5,000. Tak jadi nak buat korban. Jual lah pula. Boleh duit. Padahalnya sebelum tu sudah ta'yin dan itlaq. Maka haram khijal dia lagu tu. Tak boleh tu khijal lagu tu. Tapi kalau korban sunat tak apa. Cuma perangai huduh lah. Gitu je lah ayatnya. Molek-molek dan buat korban, tiba-tiba naik harga lembu. Tak jadi buat korban. Pergi jual pula kau orang. Korban sunat tak apa. Mubah. Atau diganti dengan yang lainnya. Tak boleh. Ganti pun tak boleh. Tak boleh. Sebab ta'yin dah. Ini. Tu melainkan dengan sebab benda lain. Dengan sebab aib, kecacatan. Itu lain. Itu kisah lain. Sebab pada lembu yang kita nak buat korban, nak buat sembelih tadi tu, ada syarat-syarat dia pula. Tak boleh cacat yang mengurangkan daging dan sebagainya. Itu panjang lagi tu. Jadi abang rasa cukup setakat tu. Mudah-mudahan apa kita dengar sedikit sebanyak ni sebagai pengingatan je. Pakat tahu belaka dah. Tu. Cuma mungkin satu laginya masalah orang yang tidak mewasiatkan harta dia untuk dijadikan korban. Boleh tak? Contoh isteri kita meninggal dunia. Dia ada harta. Harta si mati ni boleh tak kita nak buat korban? Dia tak ada wasiat. Bini kita tak ada wasiat pun. Dia wasiat umum. Kalau hamba mati, duit tu ada dalam bank tu 50,000. Abang buatlah sedekah-sedekah. Buat wakaf masjid ke apa, buat madrasah ke surawi ke masjid, ikutlah. Yang penting jadi wakaf, pahala wakaf. Hamba dalam kubur tu masuk, tak putus-putus. Mana? Pahala dalam akaun maybank akhirat hamba. Dia pesan lagu tu. Boleh ke tak suami tadi bila mati tu isteri dia ambil duit itu untuk buat korban?
bagi pihak isteri dia haram hijau lagu tu. Ini banyak juga lah lagu tu. Tak boleh. Haram. Mesti isteri kena wasiat. Mana si mati tak kira lah isteri ke siapa. Mesti orang panggil si mati wasiat. Kalau apa nama tu si mati wasiat. Kalau aku mati, ada harta aku sekian-sekian. Maka gunalah untuk buat korban ini wasiat aku. Maka lulus 1/3 daripada harta untuk dibuat korban. Boleh. Tu. Sama juga. Sama juga. Artinya nak cerita, kalau si mati kita nak ambil harta dia untuk buat ibadat udhiyah, ibadat kurban, itu haram kalau tidak ada wasiat daripada si mati. Itu dah. Kena ada wasiat. Mesti kurban. Tak boleh tu. Ada kadang-kadang tu lelaki ni kan, ada baru-baru ni di masjid Ar-Roha. Sudah semaya, ada seorang hamba Allah, bini yang meninggal, tinggal harta. Mari tanya, Ustaz, saya nak tanya ni. Tapi yang buat dulu baru tanya. Ni pelik ni. Kita ni kalau nak amal, tanya dulu, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Jangan duk bijak uak dah. Ni bahaya. Ibadat ni. Jangan kita bijak sangat. Kerana ibadat dia tak sama seperti hak kita biasa-biasa makan daging biasa-biasa, buat kenduri biasa-biasa. Tu tak apa. Nak bedah lagu mana pun, yang penting sembelih halal. Tapi ini ibadah mesti dibuat dengan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmi a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal, amal dia tidak diterima, bahkan tertolak. Rugi tu. Rugi. Dahlah kita amal hok sikit dah. Buat pula dengan lepas pula tu heboh. Jaya. Dia tanya, Ustaz, boleh ni Ustaz dia? Dia start dengan boleh dulu. Soalan tu boleh dah dia ni. Boleh Ustaz dia. Saya ni, bini saya ada tinggal harta, dia mati. Jadi saya pun ambil lah duit dia tu buat korban untuk pihak dia. Boleh Ustaz dia? Boleh apa cik haram bahkan. Haram kau? Haram. Tak boleh. Kalau bini cik tak ada wasiat. Itulah gitu dah. Dah ada wasiat dah. Dia wasiat, dia kata harta dia ni buatlah untuk sedekah masjid surau biar jadi pahala wakaf. Tu boleh. Lain tu. Sedekah udhiyah bukan wakaf. Daging tu selama-lama kekal dalam perut si fakir miskin ke gitu. Dak Angkat tak boleh. Mesti wasiat tu jelas. Harta saya kalau mati boleh dibuat untuk korban saya wasiatkan. Baru boleh. Maka apa hukumnya? Tetaplah jadi seperti korban wajib. Kerana menunaikan wasiat bagi si mati itu wajib. Itu gitu dah. Habis itu. Itu jaga-jaga. Kemudian sebelum kita tutup ni ada lagi satu hak banyak juga berlaku. Iaitu apabila kita sembelih siap dah lapar. Kalau ada tuan bahagian di situ atau wakilnya. 7 bahagian tadi tu, kalau lembu tu 7 bahagian. Kalau macam Hak Haji Azali tanya tadi, Jaih bagi, YB bagi, kan senang lagu tu. Tak ada 7 bahagian dah, seekor tu dia serah ke kita selalu dah, memang hak dia izin. Dia serah. Ini masalah ni, seekor lembu 7 bahagian. Dan 2 bahagian atau wakil dia ada. Maka tak boleh kita nak akad cabut tanpa keizinan 2 bahagian masing-masing. Tak boleh. Haram kejar kata. Mesti seizin tuan atau wakil tuan yang berkorban tadi. Kalau kita nak cabut, nak masak dulu ke, cabut nak bagi dulu ke apa, kena minta izin. Diminta izin kepada tuan atau wakil tuan. Dan tuan atau wakil tuan yang nak mengizinkan, nak memberi izin, itu mesti nyata bahagian dia tu. Tu kena jaga-jaga. Kadang-kadang tak bahagi lagi ni. Ini bahagian A, bahagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak lagi. Duk stambul tu. Tak tahu mana satu.
Oh, akak. Nah, akak hak siapa? Hak saya dah tu ada hak saya. Hak mana sah awak? Adalah tu. Adalah tu hak mana? Adalah tu dalam banyak-banyak tu ada. Hak mana ada? Adalah tu 7 bahagia tu ada sebahagia hak saya. Hak mana awak sebahagia cuba tunjuk. Jelas tak? Tak jelas. Jadi selagi mana tak jelas pemilik yang berkorban masing-masing atau wakil dia yang mewakil, maka tak boleh tuan korban atau wakil tuan korban memberi izin. Tak boleh. Pasal nak izin hak siapa? Tak jelas. Nah, setiap juzuk daging itu berishtirak dia panggil, bersekutu 7 penama. Jadi satu orang daging tu Pak Mah, Pak Leh, Pak Teh, Kode, Jenak, Minoh, ya berlaku. Hak mana tak tahu. Macam gitu. Bila bagi dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru jelas. Jadi kalau 1, 2, 3 ni satu wakil. Tak apa. Satu wakil ni izin. Saya wakil kepada Jenak, Pak Mak, Pak Teh. Boleh lah. Ni 3 ni hak saya wakil ni. Ambil dulu nak akak masak. Baru betul kerja gitu. Tak boleh kita nak izin benda bukan hak milik kita. Boleh nak izin bukan benda hak milik kita. Hak milik kita tak tentu hak mana-mana boleh kita nak izin. Tak boleh. Kita nak izin nak halal ni mesti hak kita. Orang lapar mari minta beras rumah kita. Kita tak boleh. Ambil beras rumah jiran saya pergi ambil. Kita menghalalkan jiran beras jiran rumah kita. Boleh? Tak boleh. Mesti kita nak halal tu beras rumah kita. Lapar ni tuan, tolonglah saya tak makan 2 hari dah ni. Saya nak minta sikit lah beras. Pergi ambil dapur saya. Tu beras saya tu pergi ambil. Tak apa. Saya halalkan. Okey gitu. Jangan pergi ambil dapur jiran rumah saya. Tak apa. Tu jiran rumah saya halalkan. Siapa awak nak halal? Walau jiran rumah awak bukan hak awak. Hak jiran awak. Tak apalah hak jiran saya juga. Jiran saya ke? Hai, mana boleh gitu. Jiran awak bukan hak awak. Nah? Kereta kawan kita bukan kereta kita. Betul? Motor kawan kita, motor kita. Okey. Kita tinggal motor ke sayang kita dengan koci-koci. Tiba-tiba orang mari, motor siapa? Ini motor kawan saya. Saya pinjam. Naik Tak apa. Ini motor kawan saya izinkan. Boleh? Bila kita mari, mana motor aku? Saya bagi izin lah. Ada orang nak pinjam tadi. Pandai-pandaimu bagi izin. Tu motor aku. Tanya aku dulu. Aku izin ke tak izin. Aku nak guna ni. Kayak gitu. Jadi nak menghalal sesuatu. Mesti hak milik kita. Ini banyak berlaku. Sangat banyak. Di mana-mana saja buat korban. Begitulah banyaknya. Malah lah ustaz. Ya tak boleh gitu. Ibadat jangan buat malah-malah. Jangan buat malah-malah. Malah lah ustaz. Nak sujud 2 kali. Sekali cukup lah. Kita naik qiyam sekali. Boleh? Mana boleh? Dah ibadat kan? Kena ikutlah cara yang betul. Dalam kitab-kitab fiqh yang menyata hukum. Ini disebut dalam kitab Sabilal Muhtadin ni. Cuma saya tak baca lah. Kalau baca bermula syahdan pula tahu hukum berapa. Sudah pula ni. Jadi itu antara perkara-perkara yang sayugia kita titik beratkan. Di dalam kita mengerjakan ibadat udhiyah. Ibadat korban yang kita akan tempuhi pada insya-Allah pada hari Khamis ni insya-Allah. Jadi jangan kita buat ikut suka. Tahu. Mudah-mudah lagi ni. Jangan. Ibadat kena ikut hukum syarak. Ya'ti biha alal wajhil ma'muri bih. Mendatangkan dengan apa yang diperintah oleh Allah sebagaimana wajah yang dituntuti oleh syarak. Kalau tidak sia-sia. Duit kita habis, pahala kita tak dapat, bahkan berdosa nak pula kita duk menghalalkan benda yang bukan milik kita. Bukan milik kita apanya ada segi hak mana? Adalah tu hak mana? Cuba tunjuk. Tak boleh, kena nyata. Melainkan seekor lembu tu kita sorek. Tak apa. Jelas seekor lembu tu hak kita. Akak masuk dulu, beres. Lembu siapa? Lembu saya sorek ni. Saya tak pakak orang. Saya pahala seekor untuk saya sorek. Pakak payah nak naik akhirat esok. Pakai lembu seekor saya sorek, senang nak tunggai akhirat esok. Kayak gitu. Kalau lembu dia seekor sorek, tak ada hak. Ni lembu ni hak saya. Akak dulu nak masak. Ni tolong bagi ke orang fakir miskin ni. Tak apa. Tapi kalau 7 atas ekor, kena nyata siapa? Tu kena jaga-jaga dia tu ni. Tu kena jaga-jaga, kita buat amal ibadat biar cermat. Yang penting sah
dengan undang-undang syarak, maka barulah ikhlas kita tu diganjari pahala itu. Kalau ikhlas saja tanpa betul dengan syarak, tak jadi. Semaya telanjang atas pendu saja pakai, tapi khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sah. Tak sah. Mana sitrul aurah, menutup aurat mana? Syarat sah semaya. Dah, tapi saya ikhlas ustaz, khusyuk saya semaya. Khusyuk abahmu. Nah, semayamu sendiri tu tak sah dah. Jangan kata pahala kayak gitu. Jadi ibadat kita ni biar sah dengan syariat, barulah kita tak rugi dengan pahala. Nah, lama kita duk ingat kalau ada pahala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Bila tiba di padang mahsyar akhirat kelak, kami bentang segala amal yang manusia buat di dunia yang mereka sangka dapat banyak pahala. Faja'alnahu haba'an mansura, maka kami jadikan debu berterbangan. Ini yang kita bimbang. Nah, banyak perkara. Sama juga macam nak duit zakat untuk buat masjid, tak boleh tu. Ni ustaz, duit zakat saya ni, buat masjid ustaz tak boleh. Nah, kita beri duit zakat untuk asnaf, fuqara wal masakin, selesai. Nah, jadi kalau asnaf fuqara wal masakin ni yang menggunakan duit tersebut untuk buat masjid, dihadiahkan pahala kepada sang pengeluar zakat tadi, maka dua-dua kita dapat. Nah, pahala buat masjid pun dapat, keluar zakat pun kita dapat pahala. Nah, tapi kalau kita awal-awal lagi duit zakat, ustaz, ni duit zakat saya dah, buat masjid dah, tak boleh kita. Kita menentukan, tak boleh. Sebab apa? Sebab masjid bukan asnaf. Asnaf. Ni, asnaf apa ni? Nah, siling asnaf, batu asnaf. Tak boleh. Zakat tu ada mustahikun dia. Itu banyak perkara yang kalau kita buat dengan sembrono, duit habis, pahala tak dapat, buah berdosa. Macam ni, zakat tak sah sebab bukan asnaf masjid. Pahala dapat tak pahala, berdosa buah. Nah, sebab duit zakat dia tidak dikeluarkan kepada yang sepatutnya mustahikul zakat. Contoh tu. Jadi kalau pandai berilmu, senang. Ini ustaz, duit zakat saya serah kepada fuqara wal masakin. Nah, jadi bila fuqara wal masakin, dia memilih. Dia bukan fisabilillah. Fisabilillah tidak memilih. Bila fuqara wal masakin, maka ikut dia nak buat gapo. Tapi oleh kerana fuqara wal masakin nak buat masjid, maka digunakan untuk buat masjid. Maka dua-dua dapat. Kayak gitu. Tu. Kalau dengan ilmu, settle. Kalau tidak dengan ilmu, aduh, kita berasa macam mudah. Akhirat esok jawablah kita dengan Tuhan. Itu. Jadi cukup setakat tu. Mudah-mudahan apa yang kita dapat dengar pada malam ni dapat manfaat sedikit sebanyak. Buka soalan dulu kah? Macam mana Tuan Haji? Ada nak buka soalan dulu kah sikit ke macam mana? Ada soalan kalau ada. Sebelum kita tutup dengan doa. Tak ada. Alhamdulillah. Kira-kira faham semua. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wal tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.